soalan. Hukum mengambil ilmu fiqh dari kuburiyun. Kuburiyun maksudnya kita kata balik kepada kaedah asal. Ahli bid'ah kita tak ambil ilmu daripada mereka dalam perkara yang mereka ada bid'ah padanya. Of course kuburiyun ada bid'ah dalam akidah. Dia mentakrirkan perkara-perkara yang berlawanan dengan hukum fiqh asal. Masalan, kalau kita tengok Ramli dalam Mughnil Muhtaj ataupun dalam Nihayatul Muhtaj, dia mentakrirkan banyak perkara yang menyelisih mazhab Syafi'i radhiyallahu an untuk menyesuaikan dengan pahaman tasawuf yang dia ada, kuburiyah yang dia ada. So kalau orang yang macam ini memang kita tak boleh ambil secara asalnya, kita tak boleh ambil ilmu lah. Asalnya ahli bid'ah ni macam kata Ibn Uthaymin, apa benda pun kita tak boleh ambil. Pinjam pen pun tak boleh. Ya, Ibn Uthaymin dah sebut macam tu. Minta tolong asal pensel pun tak boleh. Asal ahli bid'ah, walaupun Ibn Uthaymin kata walaupun bid'ahnya ringan macam Asy'ariyah, asalnya tak boleh apa pun. Jangan kata ilmu fiqh, ilmu matematik pun asalnya tak boleh. Kan? Tapi kelonggaran itu datang setelah ada kekurangan pada ahli sunnah wal jamaah. Of course lah, kita sekarang bukan sekat menuntut ilmu daripada ahli bid'ah, kapiak. Kan? Kami dulu, walaupun kami SMK, kami mengaji fizik cikgu Cina. Kan? Tapi kita kata fizik kan, dia tak ada lah. Kecuali kalau fizik yang besar-besar. Kalau you pergi mengaji fizik dengan Lawrence Krauss misalnya, memang dahsyat lah. Rosak lah akidah. Kan? Sebab dia atheist dan dia membawa akidah atheist dan dia buat teori-teori yang mengarut dalam fizik untuk menyokong ilmu ataupun pahaman sesat atheism dia. Masalahnya, so kita kata samalah. Jadi kalau dia ni orang yang kuburiyah, tak bolehlah kita ambil ilmu daripada dia. Sebab dia akan takwil bila datang masalah tak boleh membina kuburan, dia akan dia akan bawa something wrong. Kan? Tapi ada golongan sebahagian orang yang terjebak dalam pahaman-pahaman yang bid'ah, tapi dia tak campur dalam ilmu fiqh. Bila dia bercakap dalam fiqh, dia objektif. Satu kita beza, kita baca Ar-Ramli dengan Al-Haytami. Ibnu Hajar Haytami juga ada kecenderungan ke arah tasawuf. Tapi bila dia bercakap tentang isu kubur, tabaruk dengan kubur, isu bina kubur, dia begitu objektif. Dia stick kepada apa yang telah ditakrirkan oleh ulama Syafi'i. Bahkan Ibnu Hajar Haytami masukkan membina kubur di antara dosa-dosa besar. Dan walaupun dia ni antara orang yang sangat memusuhi Ibn Taymiyah, tapi dia quote perkataan Ibn Taymiyah dalam Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Kan, lepas dia bawa nukilan, dia kata ulama-ulama mazhab kata bina kubur ni makruh. Lepas tu dia cenderung mengatakan maksud makruh ni haram. Ibnu Hajar Haytami cenderung mengatakan maksud makruh ni haram. Kerana dia kata tak mungkin hadis yang datang dengan begini keras, tiba-tiba kita nak faham perkataan ulama yang mutaqaddimin, perkataan mereka makruh ini dengan makruh yang kita faham istilahi. Melainkan makruh di sini makruh yang dipahami dalam Quran, itu haram. Dan dia kata waqad sarraha bihadza ba'dul Hanabilah. Dia kata sebahagian Hanabilah dah setuju dengan pendapat ni. Siapa Hanabilah tu? Ibn Taymiyah. Kan? So ada orang Allah Ta'ala kurniakan bagi dia satu sifat, walaupun ujian bagi orang yang ikut dia ada kesilapan yang besar, tapi dia orang yang objektif masalahnya. Kan? Tapi kita kata orang yang macam ni adalah faedah ilmu dia. Kan? Sebab tu Syekhul Islam sebut Ibnu Hajar Haytami indana min ulama'il muslimin, daripada kalangan imam-imam orang Islam. Pasal Ibnu Hajar Haytami walaupun dia ada mauqif dia yang sebegitu, dia objektif dalam masalah-masalah tertentu. Kan? Dan kalau asalnya kita kata ilmu fiqh ni, kita menuntut dengan ulama ahli sunnah wal jamaah lah. Awak ke ahli sunnah wal jamaah ni kurang kan dalam ilmu fiqh. Kita ada ulama salafi yang mazhab Hanafi, kita ada ulama salafi yang mazhab Hanbali, kita ada ulama salafi yang mazhab Syafi'i, macam Syekh Muhammad Hassan Abdul Ghaffar. Kan? Tapi orang yang nak mengaji kelas dia kena, Masya Allah, daripada kelas matan Nabi Syuja' dah penuh dalil.
Itu belum lagi tengok dia syarah Muhadzab, syarah kan? Apa nama, kita ada syekh macam-macam ulama yang menguasai mazhab Syafi'i, yang ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Hanabilah lagi lah berlumpuk-lumpuk. Hak yang pakar dalam empat mazhab pun ada. Macam Syekh Sulaiman Ruhaili, nak kitab fiqh apa dengan sanad, semua dia ada. Nak sanad fiqh mazhab Hanafi, dia ada. Nak fiqh sanad Maliki, dia ada. Nak fiqh sanad Syafi'i, dia ada. Nak fiqh sanad Hanbali, lagi dia ada. Tapi nak ambil sanad, dia kata ada syarat. Syarat dia, boleh syarah balik kitab ni macam aku syarah dia. Aku bagi sanad lah. Memang kami tak, lepas tu kami surrender lah. Lepas dengar dia cakap tu, kami surrender lah. Kan? Dia suruh ulang balik sebiji-sebiji ayat dia syarah. Mana nak pergi? Kan? Jadi setengah ulama' malah setengah ulama' dia syadid dalam bagi sanad. Ada hak yang tak apalah, kita bagi sanad, kita bagi sanad. Kan? Ala kulli hal, kita kata banyak ulama' salafi. Kan? Pasal apa kita nak kena bergantung dengan geng Quburiyah? Pasal apa nak kena pergi ngaji mazhab Syafi'i dengan Habib Jufri ke? Kan? Dengan Habib Omar ke? Kan? Tak perlu, tak perlu. Kan? Kita ada ulama' yang cukup dalam bidang fiqh. Kan? Yang kita tak bahkan mazhab Syafi'i bukan milik Quburiyah. Mazhab Syafi'i milik orang Salafi, bukan milik Asy'ariyah pun. Ulama' Salafi yang asaskan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Ulama' Salafi yang kembangkan mazhab Syafi'i, anak-anak murid dia. Ulama' Salafi yang membina, mereka lah ashabul wujuh. Mereka lah ashabul wujuh, mereka lah ahli ijtihad dalam mazhab. Yang Asy'ariyah datang belakang-belakang ni geng-geng tulis kitab aja. Kan? Dia bukan ada apa sangat dari segi atas faktor kerajaan yang memerintah dan sebagainya. Itu saja, dia susun balik kitab, dia ringkaskan. Itu saja, bukannya ada maksudnya dari segi asas pembentukan mazhab. Di atas siapa mazhab itu dibina? Atas ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Hanafi pun sama, mazhab Maliki pun sama, mazhab Hanabilah pun sama. Memanglah kita kata even Hanabilah pun lepas itu datang ulama-ulama Hanabilah yang terpengaruh dengan ilmu kalam macam Qadhi Abi Ya'la, Ibnul Jauzi yang ada kedudukan dalam mazhab. Tentulah Ibnul Jauzi tinggi kedudukan dia dalam mazhab Hanabilah. Kan? Qadhi Abi Ya'la tinggi kedudukan dia dalam mazhab Hanbali, Abul Khattab. Tapi dia pun ni terpengaruh dengan ilmu kalam masalahnya. Kan? Jadi tapi kita kata yang membina mazhab Hanabilah asalnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita tak boleh nafikan benda tersebut. Dan kita tak boleh nafikan juga peranan golongan ahli kalam dalam ilmu fiqh. Bukan kita nak menafikan, supaya kita berhati-hati. Kerana kalau you nafikan, you kata tak ada ilmu fiqh ni, tak ada kaitan, ulama ahli kalam tak kacau. Takut you akan terambil benda yang tak sepatutnya you ambil. Tak? Faham tak? So kita kena sedar bahawa ilmu fiqh ni telah dimasuki. Kalau you kata ulama ahli bid'ah tak ada peranan dalam pembentukan fiqh, tak, kita kata ada peranan, tapi peranannya dalam bentuk negatif lah. So kita kena hati-hati. Kan? Jangan sampai you ingkar terus, you kata tak ada kalau ilmu fiqh ni tak apa, kita ambil je, tak ada. Itu bahaya. Sebab kita kata tak, ilmu fiqh telah melalui satu proses yang panjang, telah masuk padanya macam-macam ajaran. Sebab awal kita ada firqah dalam Islam, ajaran sesat yang datang in full package. Contoh ajaran Syiah. So kalau orang jadi Syiah, dia ada semua benda. Okey, kalau kita kata Syiah, okey, kami datang Syiah, kami ada semua, dia kata. Kami ada akidah, kami ada fiqh, kami ada tasawuf. You nak semua kami ada. Kita complete package. Tapi ada ahli bid'ah yang datang, dia tak full package. Macam Mu'tazilah, bila dia wujud, Mu'tazilah, dia tak ada package untuk fiqh. So kalau kita tanya Mu'tazilah, so you fiqh pakai apa? Kita tak ada fiqh Mu'tazilah, kita pakai mazhab Hanafi. Kan? Kalau tanya Asy'ariyah, you ada package dalam fiqh? Dia ada mazhab fiqh Asy'ari. Tak ada. Pasal Abu Hasan Asy'ari bukan mujtahid dalam fiqh. Kan? Dia pun muqallid. Tak, dia kata kita ada pilihan lah, you nak jadi Maliki boleh, Syafi'i boleh. Kan? So dia tak ada aliran fiqh, aliran akidah yang menyimpang, yang dia bukan full package. Tak, di sini kita kena faham. So dia menyusup masuk dalam mazhab-mazhab fiqh yang 4. Sebab mazhab fiqh ni yang berkembang.
Even sebahagian Syiah ambil mazhab Hanafi, misalnya Syiah Khawarizmiyah yang hidup di Khawarizm, zaman Khawarizm Shah, sebelum kejatuhan Baghdad di tangan Mongol, misalnya mereka ni Syiah dari segi akidah, fiqh dari segi Hanafi. Pasal mereka berdalilkan Abu Hanifah meriwayatkan daripada Abu Ja'far As-Sadiq, kan? Itu macam-macam lah, kan? Tapi kita ada aliran yang datang macam Zaidiyah. Kalau orang Zaidiyah dia tak kata dia mazhab Syafi'i apa. Dia Zaidiyah dari segi akidahnya, fiqhnya. Ibadiyah complete full package. Dia ada dia punya even musnad hadis dia pun ada. Sebab tu kita kalau dalam Maktabah Syamilah tu dia ada satu version Maktabah Syamilah tu. Maktabah Syamilah yang Ibadiyah punya. So dia ada kitab akidah dia, kitab nahwu dia, kitab semua ada. Ibadiyah saja. Dia tak bergantunglah kepada firqah lain. Kan? Tapi yang bahayanya ahli kalam bahaya dia dekat situ. Pasal masa dia buat bid'ah tu tak complete package. Dia buat bid'ah dalam teologi. Bahkan Asy'ariyah, dia tak ada package dalam semua bab akidah pun. Okey, dia ada package dalam asma' wa sifat. Dia ada package dalam rububiyah, uluhiyah, nubuwat. Tanya dia, hari akhirat ada package? Oh, dia kata hari akhirat tak ada, kita ikut Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya dah. Kan? Tak macam Mu'tazilah. Even hari akhirat. Oh, hari akhirat pun kami ada package kami. Kami punya metodologi takwil. Kita boleh takwil sirat, kita boleh takwil azab kubur, kata. Oh, Asy'ariyah tak boleh. Dia kata bab sam'iyat kita ikut Quran Sunnah. Kami punya package sampai ilahiyat dengan nubuat, kata. Kan? So ahli bid'ah dia macam-macam. Kan? Dia ada hak yang macam dia bid'ah dalam semua bab. Ada hak dia bid'ah dalam sebahagian bab. So sebab itulah muamalah kita dengan ahli bid'ah berbeza. Sebab tu ulama hadis syaratkan riwayat dia tak tolak terus semua riwayat ahli bid'ah. Kan? Dan dia tengok dari segi bagaimana orang tu pegangannya pada bid'ahnya, adakah dia menzahirkan, adakah dia menyembunyikan, dia menyeru atau tidak menyeru, kemudian riwayat dia tu adakah riwayat yang menyokong bid'ahnya atau tidak menyokong bid'ahnya. Kaedah yang sama dipakai kepada semua cabang ilmu yang lain selepas itu. Kan? Memanglah kalau kita kata Syekhul Madhab An-Nawawi Asy'ari. Kan? Tapi kita kata An-Nawawi bukan Asy'ari yang totok, yang memang pegang betul dengan akidah Asy'ariyah. Kan? Al-Baihaqi, walaupun Al-Baihaqi Asy'ari min a'midatil asy'aratil mutaqaddimin, tapi tentulah Asy'ariyah mutaqaddimin tak sama macam Asy'ariyah mutaakhirin. Kan? Tak ada perbezaan pula dari segi itu. Kan? So itu benda-benda macam tu kita kena ra'i, kan? So, dari segi ilmu fiqh. Tapi kita kata bukan makna kita buang asal prinsip kita. Selagi boleh kita belajar dengan ahli sunnah wal jamaah, itulah asalnya. Kita mengaji dengan ahli sunnah wal jamaah lah. Kan? Dan katalah kita kata. Tapi syekh-syekh yang salafi ni pun dulu dia mengaji fiqh daripada ahli bid'ah juga. Kita kata tak apalah. Ilmu fiqh itu adalah ilmu yang dicuri daripada kita. Kemudian syekh-syekh ni telah pergi ambil balik hak kita. So kalau dia dah ambil hak dia, apa kita tak payahlah kita pergi kat dia sudah lah. Kan? Kalau kita kata mungkin ajaran Salafi ni dulu penuh dengan ajaran mazhab Syafi'i penuh dengan ulama-ulama Asy'ariyah daripada Mesir dan sebagainya. Kemudian sekarang kita di Mesir kita ada ulama Syafi'i yang mazhabnya atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin mereka ni dulu belajar fiqh dengan tokoh-tokoh mazhab Asy'ariyah dan sebagainya, tapi kita tak apalah. Sekarang mereka dah ada. Tak payahlah kita kalau nak pergi lagi dekat orang Asy'ariyah tu. Kan cukuplah mereka ni dah kembalikan hak kita. So mereka ni berjuang mengambil balik apa yang dirampas daripada kita. Kan sama juga bahasa Arab pun. Kan zaman dulu masa zaman Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh bin Baz terpaksa bawa orang yang mengajar nahwu bahasa Arab daripada Mesir, mereka ni Asy'ariyah. Kan? Tapi kemudian bila dah budak Saudi ni dah pandai mengaji nahwu, kan, dah cekak, dah ada PhD, dah jadi pensyarah, tak ambil lah. Ada orang Saudi lah mengajar nahwunya. Kan? Kadang-kadang kita pun terkeliru ni, kelas nahwu ke kelas akidah. Kan? Masuk setelah Syekh tu duk cerita pasal sifat Allah Ta'ala. Betul? Ni kelas. Oh, kelas nahwu. Kan? Kita pun tak ada beza, kan? Maksudnya betapa salafinya Syekh tu, kan? Walaupun dia mengajar nahwu. Kan?
Kadang-kadang tengah nahu pun dia mesti boleh ruat Asy'ariyah ruat apa lagi kan. Nah, kita berkata ini kelas akidah ke, kelas nahu ke, kan? Tapi dalam masa awal ketika mana tidak ada kepakaran, tak cukup tenaga ahli sunnah, kita mungkinlah, tapi lepas tu kita tak perlulah, sikit-sikit kan. So kita tak nafikan, kadang-kadang ada benda kita kena, tapi dalam keadaan kita kena berhati-hatilah. Sebab tu kod mana pun akidah tu kena betul. Sebab tu bila budak-budak ni pergi tanya kepada Syekh kami cerita dalam kelas masa tu, bila Syekh yang Asy'ariyah tu mengajar nahwu, ada student yang pergi tanya dekat dia isu berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala apa semua. Dia Syekh ni katalah ni majas ni apa takwil ni. Dia pergi report dekat Syekh Bas. Syekh Bas kata ni tengok ni Syekh macam mana. Dia berkata ni boleh takwil. Syekh Bas kata memang pun. Memang dia Asy'ari. Sebab tu aku ambil dia mengajar apa nahwu, aku tak ambil dia mengajar akidah. Akidah aku dah bagi kat hampa Syekh yang atas akidahnya, salafiyahnya, ahli sunnahnya, pasal apa yang hampa tak pergi rujuk dia. Yang hampa pergi tanya isu akidah dekat dia, tak masuk Syekh Bas kata. Nampak tak? Tak kena gaya kan? Kalau hantar dah Syekh ni dia ngaji fiqh, aku tanya dia isu fiqh sudah kan? Tak, kalau dah terdesak, perlu sangat kita dah, contoh kalau kita belajar dalam universiti atau kita di sekolah kan, kita kena bezakan lah. So ini Syekh ni dalam fiqh, so dia expert dalam fiqh, dan kita pastikan Syekh kita dalam akidah ialah ahli sunnah wal jamaah. So kalau ada apa-apa penyelewengan daripada Syekh ni dalam ketika dia mengajak fiqh, dia mengajak nahwu, kita dapat detect, di sini ni dah mula nak masuk. Ada. Cuma orang yang tak pernah mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah, kita suruh dia baca matan Lubbul Usul atau Jam'ul Jawami'. Jam'ul Jawami', ayat pertama dah masuk akidah Asy'ariyah. Muqaddimah pun dah penuh dengan akidah Asy'ariyah. Kan? Susunan ayat dia. Kalau orang yang tak mengaji akidah, dia tak boleh detect benda tu. Atau kok mana pun tu kita kata proses mengaji zaman sekarang ni kena mengaji ilmu akidah. Bukan kita kata fiqh tak penting, penting. Fiqh sangat penting dan kena mengaji bersamaan. Tapi kita kena pastikan sekurang-kurangnya kalau kita tak jumpa sangat tok guru dalam semua bidang yang betul, sekurang-kurangnya pastikan guru dalam akidah tu kena betul. Sekurang-kurangnya guru dalam akidah kena betul. Supaya dengan itu kita boleh detect kesalahan dalam bidang-bidang yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.